Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Hari ini kita di podcast Kekal Tenang yang ke-107. Jadi hari ini insyaAllah kita akan membincangkan satu topik yang tengah hot. Hopefully kekal panas itu supaya kita boleh tuan-tuan boleh terus mendapatkan maklumat daripada kami. Iaitu berkaitan dengan pengiktirafan UEC. Berita baru-baru ni last week berkaitan dengan isu pengiktirafan UEC dan juga graduan tahfiz lah ketika itu untuk masuk ke PTA. Yang kita lihat bahawa KPT kan ikut jurucakap JKPT dia mengatakan bahawa ia bukan satu pengiktirafan, ia merupakan tetap graduan itu perlu mengambil SPM dan UEC itu digunakan mungkin boleh untuk masuk dalam beberapa kursus tertentu dalam Mandarin dan sebagainya. Itu adalah apa yang KPT telah umumkan lah. Cuma ada di kalangan ahli politik mungkin masing-masing ada agenda masing-masing yang menyebabkan ada yang mengatakan itu adalah satu pengiktirafan. Itu mungkin nanti kita akan tanya pada kita punya speaker kita hari ini. Dan ada yang mengatakan bahawa tidak. Jadi masing-masing lah punya pandangan masing-masing untuk menarik undi masing-masing mungkin. Dan juga mungkin menarik juga untuk kita mencari ni adalah berkaitan dengan statement daripada Don Zong. Don Zong sebagai satu persatuan Cina yang memberi tekanan kepada kerajaan dan sebagainya. So bagaimanakah, dan mungkin juga berkaitan dengan pandangan-pandangan adik akademik termasuk kawan kita kepada kawan kita iaitu Profesor Dr. Teo Kok Siong yang juga telah memberikan pandangan yang very firm lah on the issue kita kata. So hari ni kita membawakan satu seorang figure public yang saya rasa dah terkenal. Kalau ditulis Facebook tu 1 hour ago mungkin dapat 1000 like kan. Setakat ni lah saya tengok lah. Iaitu kami samalah, banyak-banyak persamaan antaranya adalah daripada Kedah. Saudara Tai Zihao ataupun Apek Cina, welcome. Terima kasih atas jemputan sekali lagi. Sekali lagi So kita harapkan mungkin kita boleh lagi ramai tengok hopefully dengan tajuk ni. So how are you? I'm good. Sihat walafiat. Rambut cantik sekarang. Saya tahun lepas datang macam botak, tahun datang ada rambut. Treatment lah tu. So saudara Tai Zihao ni Apek Cina merupakan seorang peguam, seorang peguam dan seorang pengaruh lah di media sosial. Graduan daripada London, law degree from London. Slightly younger than me, muda sikit daripada saya lah. Dan saya rasa beliau banyak menulis tentang isu-isu semasa dan pandangan-pandangan daripada hati dia lah. We can have different point of view, tak ada masalah. That's normal. So hari ni Zihao kita nak macam tajuk UEC lah. Okay, I want to clarify first pasal UEC. Let's go to the basic lah. Okay, so basically as maybe you please correct me if I'm wrong. So student di Sekolah Persendirian Menengah Cina, SPMC. Okay, so they take majority SPMC ambil SPM. Maybe some of them didn't take SPM, but majority ambil SPM. So do they take UEC serentak dengan SPM, or what is the aturan dia untuk, dan kenapa mereka ambil UEC? What is the purpose of taking UEC? Kena bagi kuliah sejarah kan sekarang ni. Boleh juga tu. Sebenarnya sekolah Cina ni dah wujud sebelum kemerdekaan. Okay. Sebelum itu sekolah Cina di Malaysia ni, kalau kata paling awal wujud tu sekolah di Johor, FUNYU. Lebih 100 tahun dah. Still around until now. Still around. Yang paling terkenal di Johor tu SPMC. Okay. So masa itu 100 lebih tahun lalu tu mana ada sukatan pelajaran. So dia ambil daripada Republic of China yang Sun Yat-sen punya zaman tu. Lepas tu dia lepas merdeka kan. Merdeka tu sekolah kebangsaan kita masih guna bahasa Inggeris. Tak sampai 70-an baru tukar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dia. Tapi sekolah-sekolah Cina masih guna bahasa Cina, tapi tak ada sukatan pelajaran yang selaras. So ada sekolah dia pakai kurikulum ni, sekolah itu pakai kurikulum tu, sehinggalah 1975 baru ada UEC, Unified Examination. Unified tu maksudnya semua SPMC itu pakai satu sukatan pelajaran yang sama lah. So selepas 1949
China, ROC, Republic of China dah tukar PRC, People's Republic of China, masa itu komunis. Okay. So sukatan pembelajaran pun tukar, lebih dekati dengan Nanyang University di Singapura. Nanyang University di Singapura dia pakai bahasa Cina sebagai bahasa berantas. Satu-satunya di luar negara China university. Okay. Until now? No. 80-an tu mendiang Lee Kuan Yew dah tutup dah. So Nanyang University dah menjadi fakulti bahasa Cina di National University of Singapore. Dan Nanyang University tepat tu dah jadi Nanyang Technology University, NTU. Okay. Tapi sebelum ni Nanyang University. So selepas ada sindiket ini, UEC ni, maka semua SPMC tu dia pakai UEC lah. Tapi sebelum itu saya pun nak huraikan satu sejarah pendidikan Cina menengah di tanah air ni. Penyataan Razak. Penyataan Razak 1956 tu. So banyak SPMC sebelum itu dia bukan SPMC. Sebelum itu dia sekolah Cina. Okay. Dah tukar menjadi sekolah menengah jenis kebangsaan. SMJK. Tapi sekarang tak ada jenis lah. Sekarang SMK saja. Saya bagi contoh. SMK Kiat Hua Alostar. SMK Sinmin Sungai Petani. SMK Jitsin Bukit Mentajam. So dalam SMK ni dia hanya ada 6 kelas bahasa Cina. Okay. Yang lain tu dia pakai sukatan PMR sebelum ni, PT3, sama dengan SMK biasa, dan juga SPM. Okay. Saya bukan SMK Cina tu. Saya Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Sungai Petani. Tapi sebelah tu Sekolah Menengah Kebangsaan Sinmin, dia pakai SPM sama dengan saya. Dia tak ada sukatan yang lain, hanya SPM saja. Ada 60 lebih buah SMK macam ni. So bila kita pakai nama macam Jitsin di Bukit Mentajam, dia ada SPMC Jitsin dan SMK Jitsin. Okay, macam Confucius di China tu, dia ada di KL tu, dia ada SMK Confucius dan SPMC Confucius. So kita kena tahu ada 2 jenis sekolah menengah Cina di sini. So UEC ni hanya untuk SPMC saja. So kenapa tak iktiraf? Sebab tak pernah diiktiraf pun. Dulu seketika tu 60-an tu hanya ada satu universiti di tanah air, yakni Universiti Malaya di Singapura. Lepas Singapura telah keluar dari Malaysia 1965, barulah kita tubuhkan Universiti Malaya di Petaling Jaya. Lepas tu ada UKM semua tu. Masa tu jangan kata apalah, boleh masuk universiti tu dah kira dah cemerlang, hebat gila dah tu. Tetapi kebelakangan ini, saya kata 90-an, ada parti politik tertentu rasa senang dapat undi. Sebab sokongan terhadap UEC ni seolah-olah satu semangat mangsa tu kepada kaum Cina, kaum Tionghoa masa itu. Sekarang saya pun khawatir lah, adakah UEC ni mewakili semua kehendak ataupun keinginan kaum Cina di sini. Cuma sebelum kita masuk, saya nak buat satu penjelasan lah. Banyak SPMC yang mengekalkan UEC ni, dia ada SPM. Tapi itu bukan tujuan utama ibu bapa kaum Tionghoa hantar anak ke SPMC. Saya bagi contoh Confucius di Kuala Lumpur, SPMC, Funyu di Johor. Kualiti cikgu dia memang hebat. Tip-top lah. Dia punya kelas ni ada aircon, ada semua ni, sebab setiap pelajar kena bayar yuran RM600 sebulan. Bukan setahun tu, RM600 sebulan. So di KL saya jumpa banyak anak guaman ke kanak-kanak kita makan bincang tu, kenapa hantar anak ke UEC? Oh, bukan sebab nak belajar bahasa Cina. Bahasa Cina kalau hantar SMK pun tak apa, kalau bagi tuition pun tak apa, sebab kualiti cikgu dia, kualiti ni kami sanggup bayar. Saya kata habis tu kenapa tak hantar ke sekolah persendirian, tak hantar ke sekolah international? Itu mahal sangat tu. Itu middle lah. So saya pun tanyalah banyak ibu bapa macam ni, kalau lah RM600 sebulan sanggup bayar untuk UEC punya SPMC di Kuala Lumpur, sekiranya sekolah ni dia tukar, dia hanya ajar bahasa Inggeris sahaja, katalah O level lah, GCSE O level, hantar sebab faham. So barulah satu pemikiran yang keluar, mungkin kaum Cina di Malaysia ni
Hari ini dah berbeza dengan 90-an, 70-an. Masa itu semangat sangat tu. Oh, ini asas kita, bahasa kita, nak hapuskan ni, kita kena pertahankan. Tapi sekarang bukan pasal itu. Sekarang bukan sahaja pasal itu. Ada mungkin conditiveness, facility, faham. Okay. So, setahu saya 80% budak UEC ni, SPMC ni, dia ambil SPM. So mereka pun kata, apalah saya pun ada SPM, korang ahli politik yang bising saja. Tengoklah yang utarakan ni, dia orang bukan UEC pun. Tanya Anthony Lok, Secretary General, dia bukan UEC. Vikasyong dia bukan UEC. Dia orang SPM. Sebab ni ni lebih, saya tengok UEC lebih politik daripada benda lain. So sekarang ni dia ambil SPM umur 17 tahun. UEC masa bila? Okay, UEC dia macam ni. Dia ada 2 peringkat. Junior dengan senior. Junior 3 tahun, senior 3 tahun. Okay. Tapi UEC ni dia bukan setaraf SPM. UEC ni dia ada ambil satu peperiksaan junior tahun ketiga. Dia macam PMR PT3 lah, Form 3 lah. Okay, dia ambil satu lagi Form 5. Okay, tapi yang paling penting tu Form 6 punya tu. So maksudnya dia kena ambil 6 tahun. Senior 3. Ya, 6. Yang itu UEC untuk ni dia setaraf STPM ataupun matrikulasi. Yang itulah yang orang cakap tu. Okay. So sekarang ni UEC kita ada unified syllabus yang sama seluruh Malaysia. Yang govern dia adalah Dongzong. Ya. Syllabus dia memang created by Malaysian. By Malaysian. Bukan datang daripada luar negara, daripada China. Dia ada merujuk kepada China, kepada Taiwan, kepada Singapura, kepada UK dan semua ni. Tapi I buat penyelidikan kebelakangan ini. I pergi baca tahu apa yang sukatan pelajaran mereka, yang buku tu memang dalam Mandarin. Tapi dalam matematik dan sains tu dia bagi pilihan Mandarin atau English. Okay, dia ada bahasa Melayu. Dia juga ada sejarah dunia, sejarah Malaysia, semua ada. Cuma dalam bahasa Mandarin lah. So, saya tengok tu lain sikit. Lain sikit Fakta tepat ataupun berbeza? Okey, dia macam ni lah. Aku ni, I ni baca sejarah ni dah sampai gila lah. Betul. Sampai memang orang gila sejarah. Gila sejarah. Dan pandangan pun bukan sekadar fakta saja tu. Saya yang mengkaji sejarah ni sampailah orang yang tulis sejarah tu betul ke tak. So bila tengok SPM punya, tengok UEC pun tak tahulah, mudah sangat, senang sangat apa ni. So I susah nak tahu dia faham. Bukan susah nak faham, susah nak tahu dia betul-betul susah ke, betul-betul ikut fakta ke. So I'm not the in the right position to tell. Understand. Tapi sejarah overallnya you tengok tak adalah, mereka nampak begitu there's a problem, ada kesilapan fakta. Just an overall isu itu mungkin tidak jelas begitu. Sebelum jawab soalan ni, I have to tell my position lah. Position saya actually UEC tak ada kena-mengena dengan saya lah. Saya tak nak sokong lah. Okay. So tapi I nak bagi tahu satu benda tentang UEC sejarah ni, kenapa dia penting tu. Betul. Tapi saya kena pukul sama rata tu. Kalau tanya budak sekarang ni SPM ke UEC ke, tanya pasal sejarah, berapa yang dia orang tahu? Betul. Siapa anak Parambe Suara? Tak tahu. Siapa yang 3 sultan tu, kalau jangan rujuk tu, yang kita yang mengagung-agungkan, yang boleh lawan pencuri tu, Sultan Alauddin, Ayat Shah, Sultan Muzaffar Shah, ingat lagi tak korang ni? So bukan masalah SPM. Kita boleh dengan betul-betul sekali. Okay, boleh. Kalau tahu tu angkat tangan. So bagi saya sejarah ni, bagi banyak pelajar ni dia rasa boring. So apa yang audience nak tahu tu, sukatan pelajaran UEC ni dia betul-betul belajar sejarah Malaysia ke tak? Saya kata ada, tapi tak sebanyak SPM. Tak sebanyak. Dia memang tak sampai tu. Dan lepas tu apa yang yang saya rasa sedih tu, banyak budak UEC yang saya tahu tu lebih kurang lah 20% lah. 20% yang saya tahu lah, anak kepada kawan saya ke apa semua ni, bahasa Melayu memang tak boleh lah. Teruk lah, tak boleh lah. Yang boleh kan boleh, tapi teruk tak boleh nak cakap. Tapi kalau dia ambil SPM, maksudnya SPM tidak menyebabkan dia boleh bercakap dengan baik bahasa Melayu. Silakan dia ambil SPM. SPM ada ujian lisan. Dia bukan sebab ambil SPM, banyak kawan Melayu saya bahasa Melayu pun teruk. Betul. Itu bukan pasal akademik, itu pakai pasal surroundingnya. Tapi adakah bermaksud UEC patut dipersalahkan jika orang Cina tak boleh berbahasa Melayu?
Adakah dalam konteks tu saya ulangi adakah UEC patut dipersalahkan? Bukan saja UEC. Ya, betul lah, bukan saja UEC. Part of it. Environment. Bukan mulut dah, bukan bahasa Melayu dah kawan, dah bukan bahasa Melayu. Nak order makanan pun susah dah. Kau pergi Kelantan ke dah tu nak order macam mana? Order cakap bahasa putih tu bukan orang faham. Kalau cakap bahasa Melayu tu tak boleh tu, macam mana nak order? So yang masalah tu environment dia. Yang sama punya masalah terhadap sekolah antarabangsa ke, kalau ada budak Malaysia dah study kat international school ke, ada segelintir sekolah menengah kebangsaan di kawasan bandar tu 70% kaum bukan Melayu ke, benda yang sama. Sekarang sekolah menengah Kek Hua, sekolah menengah kebangsaan yang sekolah SMK yang Cina, nama Cina tu, majoriti dalam sekolah tu adalah Cina juga. 90%. Tapi ada orang Melayu, ada India. Ada. Ada sekolah SMK tu dia wajibkan belajar Melayu untuk belajar bahasa Cina juga tu. Tapi kalau SPMC tu 100% kena belajar bahasa Cina lah. Tapi ada macam tahu saya SMK Kek Hua Al-Star tu dia tak wajibkan pelajar Melayu untuk ambil bahasa Cina. Tapi kalau you bandingkan SMK dengan SPMC dari sudut kebolehan bahasa Melayu secara generalnya, adakah dilihat SMK ni lebih baik? Perlukah aku jawab ni? Tak perlu, maksudnya sekarang kita nak faham. Saya dah faham dah. Saya nak faham kan. Soalan yang saya tadi environment. Bagi tahu environment. Kawan-kawan dalam tu majoriti orang Cina. Maka kamu akan berjumpa sama dengan bahasa Cina. Macam ni lah. Ada 3 jenis sekolah menengah di sini. Sekolah menengah kebangsaan macam Cina, SPMC dan juga sekolah menengah kebangsaan biasa macam sekolah saya, sekolah Brunei. Dia 3 tahun lah. So SMK bukan semuanya fasih cakap bahasa Melayu. Tapi bayangkan ini sampai form 3 tu geografi dalam bahasa Melayu, sejarah dalam bahasa Melayu, matematik dalam bahasa Melayu, semua dalam Melayu. Takkan bahasa Melayu tak boleh nak pick up tu kan. So memang standard dia kurang daripada SMK biasa bagi SMK Cina ni. Tapi SPMC tu ada budak baik juga, ada budak yang memang cemerlang sangat tu cakap bahasa Melayu, dia boleh pergi pidato semua tu, dan cemerlang sangat sampai Cambridge, Oxford semua ada. Tapi apa pula dengan yang selebihnya tu? Yang lain tu. Faham. Sangat menarik. Selama ni kita mungkin dengar tu macam atas persepsi kan. Satu lagi benda tu nak dengar SPMC ni yang salah sebuah sekolah yang saya tahu tu di Kuala Lumpur, takkan saya namakan sekolah itu, dia pecatkan seorang pelajar. Sebab dan waris dia tanyalah pandangan Guaman, boleh tak saya sama sekolah tu? Dia dipecat kerana dia main badminton dalam kelas. Itu dia kena pecat, kena buang sekolah. Nampak tak dia punya disiplin tu? Dia kena ikut apa yang cikgu cakap, ikut peraturan, kena potong rambut bagi lelaki. Tapi ayah bayar RM600 sebulan pun cikgu masa tidak berkata macam kami dibayar oleh anak belajar. Tidak ada, masing-masing lagi ada sifat menghormati, disiplin yang tinggi. Ada budak baik, ada budak yang tak baik. Tapi yang tahap disiplin yang dikenakan atas pelajar tu lebih daripada sekolah lain tu. Yang jauh lebih tu. Itu yang ibu bapa suka. Yang anak dia ikut peraturan, yang anak dia ikut yang diajar semua. Kalau ibu bapa sekarang ni dia memilih SPMC sebabkan dia nak environment facility, bilik aircon, mungkin ada TV, ada tablet, all these things lah yang up to date, modern. Bukan semua, tapi yang bandar-bandar tu. Tapi jadi kalau ada isu kah kalau orang kenapa ada isu UEC ni? Adakah mereka nak demand juga supaya anak-anak mereka ni terima dalam IPTA termasuk UEC? Kalau ada, kenapa tak minta? Kalau boleh, kenapa tak soalan ni saya nak sambung sekejap lagi lah. Kita nak rehat sekejap. Nanti kita sambung boleh. Okay. Kita kembali lagi ke dalam podcast Kekal Tenang. Tajuk hari ni tajuk pasal UEC, and our special guest of honor adalah saudara Tai Zi Hao, aka Apek Cina. Sambung soalan. Tadi you kata the reason why parents sekarang ini menghantar anak ke SPMC, which is Sekolah Persendirian Menengah Cina, adalah kerana fasiliti di sekolah tersebut. So tapi sekolah tersebut dia ada SPM, dan dia juga ada UEC. So by default dua ada. Majority lah, most. Mungkin ada sekolah yang tidak ada UEC, tidak ada SPM, tapi mostly kita ada SPM dan dua-dua. Kalau lah dia ada UEC dengan SPM, kenapa
asalnya memang sebabkan sekolah universiti, bukan sebab exam tu. Bukan dia masuk sebab nak UEC, dia masuk sebab dia nak facility tu. Ni kenapa perlu ada demand UEC ni diterima di IPTA dalam keadaan dia faham what's happening. I want to understand the psychology of the kita parents. kena bagikan dua jenis orang. Yang jenis pertama ni ibu bapa, jenis kedua ni orang-orang berkenaan. Yang tak bukan parents pun. Bukan parents lah. Okey, kita start dengan parents juga. Kalau saya ibu bapa, saya nak facility di sekolah SPMC di KL, katakanlah saya hantar anak tiap-tiap bulan bayar 600. Tertibanya kerajaan iktiraf. Dulunya saya kena hantar anak saya ke IPTS ataupun ke luar negara. Okay. Tapi sekarang ada satu Halatuju yang baru boleh masuk UM, UKM. Kenapa tak ambil peluang ini? So ibu bapa is like, okay lah, ada extra lah. Tapi kategori yang kedua, orang berkenaan, katakan Dong Zok, dia ialah pencipta UEC. Dia yang membuat sukatan-sukatan pelajaran. Dia yang kontrol ni. Takkan dia tak nak defend anak-anak dia tu. Dan juga ahli-ahli politik sejak dulu tu 80-an, 90-an bila main isu ini tu, memang kaum Cina akan sokong tu seolah-olah benda ni dia bukan sahaja satu sukatan pelajaran, malah satu simbol. Simbol yang perlu kaum yang perlu dipertahankan tu. Dan dia dapat sokongan bila dia kutuk kerajaan kau-kau, dia kutuk MCA tu, dia dapat kan sokongan tu. Kenapa tak pakai? Itulah politik. So memang kategori ibu bapa harus diasingkan daripada kategori. So saya nak fokus pada ibu bapa. Saya draw satu line, satu garis di katakanlah Ipoh lah. Okey, sebelah utara keutamaan ibu bapa hantar anak bukan ke SPMC. Dia hantar ke SMK. Contohnya SMK Ket Hua dengan SPMC Ket Hua. SMK Ket Hua yang dapat budak-budak cemerlang ibu bapa pusu-pusu nak hantar ke Ket Hua tu. Sama dengan Jitsin Bukit Bertajam, sama dengan Penang Chinese Girls High School Chongling tu, yang SMK tu yang dapat menarik. Tapi buat satu garis di sebelah menengah Malaysia, di tengah Malaysia dan selatan Malaysia, kelihatan SPNC ada fasiliti kualiti cikgu yang jauh lebih canggih daripada SMK biasa lah. So itu memang satu pilihan yang praktikal. Okay, itu nombor satu. Nombor dua, berdasarkan pilihan yang praktikal ini, ibu bapa keutamaannya, kalau berkemampuan tu bukan SPMC, bukan SMK. Kalau berkemampuan tu masuk ke International School. Lepas International School, private school. Yang sekolah yang start dengan seri apa tu kan. Lepas tu bukan SPMC lagi tu. Sekolah-sekolah SMK yang handal-handal, St. John Institution, Victoria Institution, Penang Free School, College Sultan Abdul Halim, Abdul Hamid Al-Ustaz, semua tu. Saya pernah tengok satu rencana tau, satu berita lebih daripada 10 tahun lalu. Ada satu satu bapa dari Kuantan tu nak mengadu tentang seorang pengetua, kalau tak silap saya, sekolah Sultan Abu Bakar, kerana tidak menerima anaknya. Sejak bila tu ibu bapa nak pusu-pusu hantar anak ke sekolah menengah kerajaan ni? Rupa-rupa sekolah menengah Sultan Abu Bakar tu sekolah premier di Kuantan. So terpulang tau. Ini sebab berdasarkan pilihan praktikal. Bukan sebab vernacular tu. Sebab sekolah ni kualiti dia cikgu bagus, kualiti dia apa. Very clear. Thank you so much. Okay, now kita go back to the issue itself. Tindakan kerajaan untuk membenarkan yang baru-baru lah isu ni. Apa pandangan? Bila KPT buat keputusan untuk menerima UEC untuk masuk pada perayaan awal 4 kursus kan, berkaitan dengan Mandarin lah. Malah sebelum ni pun sebenarnya dah diterima masuk dalam IPG, Institut Perguruan Guru untuk bahasa Cina. Itu fair lah, itu fair. So what do you think about dia macam ni lah. Ada segelintir orang yang saya nak membuat kaji ataupun data harvesting tu, iaitu ibu bapa yang hantar anak ke SMK ataupun SMK Cina tu. So memang dah ada satu halatuju. Selepas SPM dia ambil matrikulasi atau STPM. Lepas tu dia ikut UPU, dia masuk IPTA sebab keluarga tu mungkin dah tetapkan ini memang halatuju anak dia. Tertibanya kalau kamu mengiktiraf UEC, dia kena bersaing dengan budak
graduan UEC. Tertibanya. Apa yang Chinese parent yang hantar anak ke SMK akan rasa. So that's the first thing I nak tahu lah. Takkan tak apa bagi dah bersaing sajalah. Takkan dia macam tu. Dia hanya ada 100 MBBS placement di UM. 180. Okay. Yang bukan Bumi Putra tu mungkin dapat 50%. Okay, melalui UPU, matrik semua ni. Tertibanya kamu iktiraf UEC. Apa yang ibu bapa ni? So my first concern is this parent. Dia ikut kurikulum kerajaan, kebangsaan kerajaan. Kalau boleh mengiktiraf UEC, yang paling ditindas tu golongan ni lah. Sebab dia bukan boleh bayar 600 satu bulan. Okay. Dan dia rasa kurikulum kerajaan yang berdasarkan SPM dan STPM tu lebih berdekat dengan kemampuannya, keupayaannya. Tiba-tibanya dia kena bersaing, memang tak aci lah bagi mereka. Cuma saya tak faham bila isu ni timbul, dia sebut kata mereka ni ada SPM. Kalau dia ada SPM, kenapa perlu sebut perkataan UEC? Masuk ke universiti ada SPM, kenapa kena sebut ada UEC tu? Saya tak faham. Okay, ini kena beralih kepada kategori yang kedua, which is ahli politik lah. So dia macam ni, kalau saya seorang ahli politik dan setiap kali sejak dulu tu saya telah menyemai satu ideologi bahawa UEC tu adalah simbol kepada kaum kita ni. Okay, kegagalan untuk mengiktiraf UEC bermaksud saya telah gagal. Maksudnya saya kena menjawab kepada benda ni lah. Kalau pergi ke jalanan tu tanya, you nak sokong UEC ke tak nak? Tanya budak Cina tu. Dia kata, apa nak kena mengenai saya SPM. Kalau budak UEC pun, saya pun ada SPM. Apa kena mengenai ini memang orang dewasa punya politik. Lazimnya kamu dapat respon sebegini. Tapi yang kuat-kuat yang beria-ia nak memperjuangkan UEC iktiraf tu adalah ahli politik, sebab mereka telah mendapat buah hasil daripada memainkan isu sebegini. Okay. So ibu bapa bagi mereka yang telah hantar anak ke SPMC tu, pemikiran dia senang, dia praktikal. Sebelum ini tak dapat hantar anak saya ke IPT. Okay. So saya sama ada memaksa anak saya untuk belajar SPM dan UEC sekali, ataupun UEC sahaja. Sebab kalau nak ambil dua sindiket ni, pada form 5 ni, junior second year tu you kena ambil SPM. Senior second dan senior third year tu kena ambil UEC tu. Memang terasa tertekan tu, budak tu kena ambil 20 subjek tu. Tapi sekarang kalau mengiktiraf UEC, maksudnya saya tak payah saya ambil SPM lah, choose one lah. Lebih senang bagi anak saya. So mentaliti ibu bapa tu praktikal saja tu. Yang ia nak memperjuangkan bahasa Cina semua tu orang politik. So sekarang ni adakah sebenarnya apa yang kerajaan buat ni mengiktiraf atau tidak? Apa dia? Mengiktiraf atau tidak? Adakah kerajaan mengiktiraf UEC untuk masuk IPT ataupun tidak? Sekarang tak. Tidaklah. Tidak. Tapi apa yang KPT buat tu adalah yang 4. Okey, bagi saya lah. Sebab apa yang berlaku di PRN Sabah, DAP dapat kosong. Okey. Bila DAP dapat telur tu, salah satu review yang dia orang buat ni, iaitu dia orang gagal mengiktiraf UEC. Dia bukan sebab pengundi Cina di Sabah nak sangat UEC tu. Dia memang tak suka DAP atas banyak alasan lain tu. UEC tu salah satu saja tu. Yang paling penting tu, orang pengundi Cina di Sabah tak suka DAP ialah DAP telah memungkiri janji mereka. So walaupun saya tak perlu makan nasi, tapi kamu dah janji saya nasi dan kamu tak bagi saya nasi, yang pemungkiran janji tu. So mereka pun lah kata nak buat satu mesyuarat khas ke EGM, Extraordinary General Meeting, kata nak stay dengan Madani ke tak nak. Bagi saya melihat sebagai satu ugutan kepada PMX. Kalau kamu tak iktiraf UEC, mungkin kamu menyebabkan saya memungkiri janji. Saya keluarlah tengok macam mana buat. Dapatlah satu respon daripada Madani ni, okeylah, tak boleh nak iktiraf 100%. Iktiraf yang empat khusus ni yang berkaitan dengan Chinese study, Chinese history, Chinese saja. Kita test water dululah. Tapi ini akan membuka ruang untuk pembukaan negeri yang lain. Setuju? Macam Sarawak dah mengiktiraf dah. Sarawak no problem sebab dia orang ada cara sendiri. Sebab
sebab dia di nak college universiti di bawah di bawah negeri di tu. Sarawak. Okey, difahamkan Selangor pun buat macam tu, tapi berapa universiti yang ada pun yang oleh Sarawak dan Selangor. tak banyak. Taiwan, Singapura pun iktiraf UEC dengan syarat. So di Malaysia ni kita kena tengok demografik politik. Okey, kalau iktiraf UEC, berapa syndicate examination kita kena iktiraf? Kalau tertibanya ada bahasa Tamil juga tu, nak iktiraf juga dah. Nak bahasa Arab punya tu, nak iktiraf juga ke? Banyaklah. Banyaklah. Itu pasal ada segelintir pemimpin tu tak faham sangat dengan sekolah tahfiz tu. Buat kenapa kita boleh iktiraf tahfiz? Tak boleh. Tahfiz tu ambil SPM. Dia ambil SPM. Dia ambil 6 subjek yang ditentukan SPM, seolah-olah dia SPM tambah lagi bahasa Arab, pengajian Islam, tasawuf semua tu. So dia pun tahu tasawuf. Ambil tu, ambil. Tapi tak ambil kelas dia berbulan-bulan tapi tak ambil SPM lah. Tak ambil SPM. Okey, tapi ada pandangan macam kalau kerajaan tidak mengiktiraf UEC, kenapa kerajaan iktiraf A-level masuk ke IPTA? Dia bukan semua. Saya ambil A-level. Saya nak masuk UPU tu tak boleh nak tekan tu. Tak boleh nak tekan tu. Dia hanya khusus-khusus yang khas saja. Contohnya muzik ke apa ke, dia boleh ambil A-level. Lepas tu saya ambil result A-level saya. Saya ingat Universiti Islam Antarabangsa tu dia boleh menerima pelajar antarabangsa kan. So saya pun pergilah ke Gombak dan buat permohonan secara fizikal, bangkit A-level, kena tolak. Kali kedua pun kena tolak. Saya minta saya punya jiran saya yang kerja di GLC, punya kompas kuat tu, jiran saya di Sungai Petani tu tulis surat sokongan kepada saya. Tak lepas. Tak lepas. Dan yang jawapannya, rakyat Malaysia kena ikut UPU. So maksudnya IPTA di Malaysia dia hanya menerima A-level dan sedikit yang oleh pelajar antarabangsa. Takkan pelajar antarabangsa datang Malaysia ambil SPM. Okey, lepas tu bagi rakyat Malaysia yang ambil kursus di IPTA, hanya kursus khas tertentu saja yang dia mengiktiraf A-level, contohnya muzik ke So bukan, UPU tu tak ada ruangan untuk saya dia tekan STPM. Itu argument yang tak tepat lah. Itu kita kena merujuk kepada KPT lah. Sebab masa zaman saya tu, yang ruangan untuk letak UPU tu mana ada A-level, dia tak bagi A-level. Dia bagi STPM, matrikulasi, STAM dan semua tu, tak ada A-level yang boleh tekan tu. Menarik. Berapa pelajar yang ambil law, ambil MBBS kat UM, UKM, UPM, UiTM tu pakai A-level GCSE dari Malaysia? Tak ada. Semua SPM. Semua STPM, STAM, matrikulasi semua tu kan. Ataupun asasi universiti tersebut. A-level tu untuk pelajar antarabangsa. So sekarang ni yang 4 kursus bahasa Cina di IPTA yang dibenarkan oleh KPT ni, ni kena ada SPM yang full. Betul? Dia kena ada sejarah dan bahasa Melayu, tak silap saya. Sahaja. Ya. Yang setahu saya lah. Bukan full. Kalau full tu masuklah terus, takkan empat ni. So dia nak SPM punya bahasa dan sejarah. Itu pun satu lagi logistical procedural problem. Sebab kalau nak ambil sejarah dan bahasa Melayu sahaja, nak ambil July paper ke apa? Betul. July paper tu bulan berapa? So KPM ni masalah KPM bukan KPT dah. Sebab KPT tu dia ambil pelajar saja, KPM yang buat peperiksaan tu. Jadi apa sebenarnya kesan? Mungkin kita boleh tengok pada kesan. Kalau let's say mana-mana kerajaan, sekarang ni kita tengok pada manifesto. PH dah 2 kali pilihan raya letak pengiktirafan UEC sebagai manifesto. 2022, 2018 pun letak dalam tu. Sebenarnya BN pun pernah letak. BN pernah letak, Barisan Nasional pernah letakkan pengiktirafan UEC. Pernah letak. Kalau kerajaan buat keputusan untuk membenarkan UEC masuk IPTA, what is your prediction? Apa boleh berlaku kepada Malaysia? Bukan apa yang berlaku kepada Malaysia. Kerajaan Parti Melayu dalam itu kong lah. Gone. Sebab sekarang katakanlah PAS dengan UMNO dengan PKR tak nak UEC. Okay? DAP MCA gerakan macam nak UEC. Dia nak pengundi Cina, you nak pengundi Melayu. Bila jadi kerajaan tu, siapa yang memungkiri tu boleh buat wayang lah. Macam DAP sekarang buat wayang lah. Saya memungkiri sebab UMNO di situ, sebab PAS yang bantah kuat-kuat, sebab PMX bagi buat lah. Buat sampai bila tu? Sekarang baru dapat
data yang terbaru tu, kaum Cina di Malaysia baru 22%. You nak 22% tu, katakanlah 30 lebih kerusi tu, ambil lah. Dalam masa depan tu 28 kerusi, 25 kerusi. Ini politik lah. Kita cakap politik ni. It's just pure politik. So macam mana bagi orang macam saya ni, saya nak dapat data sebab ramai orang yang Cina ni yang UEC ni dah lah. Sekarang cakap pasal cukai ni, sekarang pasal cakap ekonomi kuat dah. Tapi dia tak berani. Dia tak berani macam api Cina. Sebab api Cina kena bantai kuat kiri kanan dah 10 tahun. Dah jadi imun dah. Tapi mereka takut. So mereka pun diam saja. Aku nak tahu berapa orang yang diam macam ni. Jangan, saya tak suka bila orang kata kaum Cina nak ni, masyarakat Cina yang nak UEC. Saya dari masyarakat Cina. Saya tulis untuk Abasenjo, saya tulis untuk Oriental Daily tu dalam bahasa Cina. Bukan ChatGPT punya tu, dari sini punya tu. Tak nampak saya sokong UEC. So you tulis dalam bahasa Cina artikel tentang UEC. Respon daripada netizen di social media macam mana? Macam senang saja. Ada like tapi diam. Yang bantai saya tu komen. So kita faham. Dalam konten ni kalau like banyak tu silent majority. Komen yang bantai tu yang loud punya minority lah. So saya mau tengok yang berapa yang like tu. Dan rasio dia dengan yang komen yang bantai tu. Sebab yang tak suka saya, yang tak setuju dengan saya, dia akan letak gambar marah. Akan lebih gambar marah ke gambar senyum ke. Itu ke. Memang orang tak suka lah. Memang orang tak setuju dengan saya lah. Betul. So sekiranya mana-mana kerajaan membuat keputusan untuk mengiktiraf UEC dalam konteks yang ada sekarang ni, dia akan melebarkan lagi jurang perkauman di antara kita. Is that a good? It's a bad thing lah. It's a bad thing. Dia terpulang kepada apa yang kaum Melayu dan kaum Cina nak daripada antara sama satu lain. Betul. So orang Cina ni dia akan dikongkong oleh keadaan dan ahli-ahli politik bahawanya orang Melayu dah berketerlaluan, dah ekstrim. Dan orang Melayu akan dikongkong oleh ahli politik. Seperti bahawa orang Cina adalah ekstrim dan semua ni. Dan bukan saja jurang, sekarang dah nampak polarization dah. Betul. Very dia bukan ni tau dia. Di sini macam ni. Tapi saya nampak ada satu generasi baru. Generasi baru tu dia tak kisah sangat. Dia bukan kisah sangat UEC ke pengiktiraf ke apa, dia kisah apa yang dia akan dapat harian saja. Melayu pun macam tu, Cina pun macam tu. Tapi kalau nak cakap bahasa Melayu harus dimertabatkan. Kalau SPMC tu dia sangat tu, dia kena buktikan, dia kena tunjukkan bahawa budak dia tu setaraf dalam kefasihan bahasa kebahasaan kita dengan sekolah lain lah. Sekurang-kurangnya dengan SMK lah. SMK Cina tu lah, sekurang-kurangnya lah. Boleh order makanan, boleh pergi ke pejabat kerajaan, boleh minta apa yang nak tu. Takkan sampai mahkamah tu dibaca tuduhan tak faham. Setiap kali kena juru bahasa Cina. Kau tadi apa ni, SPMC ke? Yalah. Aku jadi peguam tu aku tahulah. Sedih lah dengar. Kita dah dengar banyak kali kes macam ni sebenarnya. Bila sampai tahap rakyat Malaysia ada IC biru semua, tapi masuk mahkamah kena ada translator. Dia macam ni lah. Ada sekali lah, banyak kali cerita ni. Ada baris orang kena tuduh. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada warga asing dari Bangladesh masa itu. Bawanya kamu dituduh bahawa seksyen apa-apa faham. Orang Melayu faham, orang India faham, orang Cina walaupun itu bukan kes saya, pada masa itu saya kata dengan izin mahkamah, saya bukan peguam yang mewakili dia, tapi dia tu kata dalam bahasa Cina dia tak faham. Kita tunggu juru bahasa Cina. So bila warga Bangladesh tu kena tuduh tu, kita tunggu juru bahasa bahasa Bangladesh. Tak perlu ya Arif, saya boleh cakap bahasa Melayu. Saya punya malu. Saya cakap fakta tadi bukan gurau tau. Walaupun sekarang kita gelak-gelak, tapi fakta tu. Tersedih. Itu bukan saya dengar orang cakap, itu saya yang dalam tu. Tiap pergilah Mahkamah Magistrat Jenayah.
di merata Malaysia mesti ada standby satu jurubahasa bahasa Cina. Di Seremban pun macam tu, di Shah Alam pun macam tu, di KL pun macam tu. Kadangnya ada jurubahasa bahasa Tamil lah, tapi jarang sebab kawan dia tu bahasa Melayu tu okey. Semua okey, walaupun ada pelat sikit dia okey, dia faham. Okey, saya menarik lah sebenarnya. Saya sedikit tergamam bila mendengar Zihao untuk cerita tentang isu ni. Moving forward, apa pandangan dan cadangan dan mungkin from your thought lah berkaitan dengan isu pendidikan Malaysia sekarang ni? Okey, dia macam ni lah. Saya pun banyak bagi teguran kepada kawan-kawan Cina dan Melayu juga tu. The international language is English tau. Kalau kamu tak fasih bahasa English, kamu susah nak mendekati dengan pengetahuan. Pengetahuan sains, pengetahuan matematik, pengetahuan sejarah dunia. Tak tahulah orang putih ni tulis kita punya sejarah macam mana. Kadang yang sokong, kadang tak sokong. Ni bagi orang yang fasih dalam bahasa Inggeris, dia kata saya memilih untuk cakap bahasa Melayu, ini thumbs up untuk you. Tapi kamu kata, oh ni bahasa apa ni, penjajah. Saya tak nak belajar tu. Ini macam jago kampung lah. Sorry ni sama dengan orang Cina juga tu, dengan orang Melayu juga tu. Lepas bahasa Melayu boleh cakap, the next language is bahasa Inggeris. Not Mandarin, not apa ni. Kalau kamu tak nak belajar bahasa Inggeris, you ketinggalan tu. You ingat you pandai sangat dah tu. You kata orang Jepun ni tak faham English pun boleh, orang Indonesia tak faham English pun boleh, apa ni, orang Jerman ni tak faham English pun boleh. Tapi itu dia orang ada culture dia sendiri. Dan dia orang memang terkenal dengan orang Indonesia, orang Jepun, orang Germany memang orang nak belajar bahasa dia sebab dia mencipta banyak benda. Precision punya, sains punya, teknologi punya, medical punya, semua engineering semua tu. Kalau kata Latvia, Finland tu, dia tak cipta apa-apa. Finland adalah dua simen semua kan. Kalau kata apa ni, Ukraine ke apa, dia pun kena belajar bahasa Inggeris ataupun Jerman ataupun Perancis ke apa. So pendidikan Malaysia ni kita dah ada tapak untuk bilingual. Sama ada Melayu English ke, Melayu Mandarin ke, Melayu Tamil ke, just pick up two language lah. Bagi pendengar ataupun penonton Melayu ni, belajar bahasa Cina no problem. It's a very good language to learn. Very easy actually. I bagi tahu kenapa bahasa Cina ni not easy. Actually not easy. Okay. Dia punya aturan ayat satu-satunya penulisan yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi United Nations yang gunakan karakter heliografi ialah bahasa Cina. Setiap perkataan wakil satu maksud dan sewaktu bunyi. Kita kena hafal tu. 900 ni 1000 ni dia pinyin boleh lah. Pinyin tu kita buat suku kata lah, tapi perkataan tu kita kena erti lah. Dia bantu kita punya daya ingatan tu. So bahasa Cina ni zaman Confucius 2000 tahun lalu, apa yang dia tulis tu kami sekarang pun boleh baca. Kalau kamu tengok 500 tahun orang British punya tulis tu, William Shakespeare, you pun tak berapa faham dah. Kamu tengok 1000 tahun lalu punya bahasa Melayu kuno tu, kamu tak berapa faham dah. Tapi bahasa Cina 2000 tahun lalu punya kitab ke apa, Lunyi lah apa ni, sampai sekarang pun kita baca, boleh hafal. So tiada masalah kami berkomunikasi dengan moyang kami tu. So kalau kamu belajar bahasa Cina, kamu pun tahu dah apa yang boleh belajar ni. Tapi bukan melalui SPMC lah. Kalau orang Melayu boleh fasih dalam bahasa Cina dan mewajibkan semua sekolah kebangsaan tu ada kelas bahasa Cina tu, tak ada perlunya ada SPMC dah. If you want to conquer a race, conquer their language first. Interesting. Okay, kita berhenti last. Rehat sekejap dan kita come back untuk. Okay. Terima kasih. Kembali lagi ke podcast Kekal Tenang dengan tetamu istimewa kita, Saudara Tai Zihao aka Apek Cina, berkaitan dengan isu UEC. Kita dah cover dengan agak panjang lebar lah berkaitan dengan isu ini. Kita nak go towards the end of the podcast lah. Cuma baru-baru ni lah kita, as I said just now, kita ada satu isu juga yang baru timbul semalam, I think. Satu di mana saya rasa tak pasti apa benda sebenarnya. Dia mungkin macam quite small.
di satu klinik kesihatan di wilayah persekutuan dalam Chinese. Yang saya tahu, yang saya faham, dia kaitan dengan dia nak uruskan supaya denggi tu tak, dia nak educate tentang isu denggi, termasuk juga kumpulan Cina yang mungkin tidak betul fasih dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan lah. Okay. Cuma mungkin di kalangan rakyat Malaysia ni mungkin ramai yang tidak begitu tahu bahawa sebenarnya masa orang Cina ni, nanti minta Zihao tolong explain jugalah. Masa Chinese community datang ke Malaysia, ada kumpulan yang awal datang tu dia tidak menjalani proses pendidikan Cina dan dia benarkan anak-anak dah pergi sekolah. Tapi dia sendiri pendidikannya mungkin tidak begitu ni, maka dikekal dengan bahasa dalam keluarga, bahasa dalam saya pernah jumpa orang macam ni. Bila kita jumpa community tak boleh speak langsung bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak boleh, purely Chinese. Cuma saya mungkinlah doktor serta mana dia nak cater this kind of group lah. Cuma soalan dia ialah kalau kita entertain this group, at the same time kita ada kumpulan cerita tadi lah, orang pergi sekolah SPMC, bahasa Melayu tak pandai, cakap bahasa Melayu pun tak faham, kena translator dalam mahkamah. So to what extent should we entertain this? Dia kata tu HKL, bukan klinik kesihatan. Klinik kesihatan. So dia senang saja. Klinik kesihatan tu dia nak cek kesihatan, itu keutamaan dia. Okay. So sejauh mana kita nak benarkan ini, benda yang kita nak kena selesai serta-merta tu kita boleh izinkan. Okay. Katakanlah seorang Cina, dia kena tuduh di mahkamah, dia tak boleh faham bahasa Melayu, itu memang salah. Tapi apa yang boleh buat? Sebab dalam kanun tata cara jenayah tu dia kena difahamkan tuduhan dia tu. So kamu pun lah jemput satu jurubahasa bahasa Cina, dan Dr. Fairul tanyalah sejauh mana kita nak jemput jurubahasa bahasa Cina ni. Sampai bila? Sampai bila tu? Bagi mahkamah dalam kes pertuduh pesalah yang tak boleh faham, dalam perundangan kita tu memang jelas kena dia faham apa yang dituduh. Dalam kes kesihatan tu, doktor kena faham apa simptom dia semua tu. Kalau dia betul-betul tak faham bahasa Melayu, walaupun itu sudah salah, tapi doktor takkan kata, oh sorry, saya hanya cakap bahasa Melayu, kalau you tak nak tu you beredarlah dan mati di luar tu. Izinkan ke? Tak boleh lah. Tak boleh kan? So doktor kena jalankan tugas dia. Saya tak kenal banyak doktor tu, tapi saya tengah cakap dengan satu yang telah ambil Hippocratic Oath kan. Kalau musuh dia pun dia kena rawat kan. So kalau nak salahkan, bukan salahkan doktor, bukan salahkan klinik kesihatan, salahkan situasi yang membenarkan ini berlaku. So memang ada banyak kaum Cina yang sudah tua-tua tu, dia bukan saja tak faham bahasa Cina, bahasa Melayu, dia bahasa Cina pun dia tak faham. Dia cakap Cantonese, cakap. Kalau nak salahkan siapa, macam moyang saya tu, dia tak pernah cakap bahasa Cina dengan saya. Sama ada Hokkien, Cantonese atau Hakka sahaja. Sebab bahasa Cina tu hanya masuk sini berluasan tu 40-an. Sebelum ni China pun tak ada satu unified punya bahasa. Yang setahu saja ada sekolah Cina dulu di Pulau Pinang tu, dia bahasa pengantar dia bukan bahasa Cina, bahasa Hokkien. Bukan Mandarin lah. Bukan Mandarin. Dia bahasa Hokkien. Dan 30-40an baru dia unified. Bahasa semua Beijing. Mandarin. Bahasa Beijing tu jadi bahasa utama kepada Mandarin. Beijing, Mandarin asal dari Beijing. Ya, dia asal Beijing. Dia asal utara. Dia asal utara. Okay. So bila kita terjumpa warga emas kaum Cina 80 umur 90 tu, dia bukan berpendidikan tinggi pun, bukan berpendidikan pun, dia boleh kenal bahasa karakter tu, nama dia, ya tidak, itu saja. Kita reda sajalah kita, sebab dia sakit dah, tak ada banyak dah. Tapi budak-budak sekarang tu takkan dia nak isi borang dalam bahasa Cina. Walau SPMC tu dia ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia tahu. Okay. So bagi doktor ke, bagi klinik kesihatan ke, mahkamah ke, kita reda sajalah. Jurubahasa bahasa Cina kita apa yang ada sekarang teruskan, sebab dia akan jadi kuang. So masalah dia pendidikan, masalah dia bukan dia tahu ke tak tahu. Okay, betul. Saya nampak rasional. Tapi dalam keadaan sekarang, apabila timbul isu ni, dia biasalah rakyat Malaysia dia akan emosional lah. Yalah. So saya bagi satu contoh lagi tu. Kalau satu polis, okay, yang nak tangkap satu ni, dia acukan pistol tu, duduk. Walaupun tahu cakap bahasa Melayu. Tak cakap bahasa Melayu, saya tak layan. Takkan macam tu. Sebab dalam dia tu, dia nak tangkap dia. Dia tak kisah sangat.
Kalau doktor tu dia nak rawat dia. Kalau mahkamah tu dia dah tuduh dia. Dia tak kisah you bahasa apa. Bahasa tu lain cerita. Kita salahkan ahli politik cukup lah. Menarik ya kes ni. Menarik, sangat menarik. Saya rasa mungkin pada masa akan datang kita nak bincang lagi dalam isu-isu yang lebih, mungkin antaranya ialah Ibu Sekolah Vernacular. Dia ada pandangan-pandangan dia yang menarik untuk kita bincangkan. Kita kena terbuka lah kepada pandangan-pandangan yang berbeza supaya kita lebih memahami. Dan kita, saya rasa penting sebenarnya bagi rakyat Malaysia yang pelbagai kaum ni, kita menilai dengan fakta, bukan menilai dengan persepsi dan emosi. Dan saya rasa kehadiran Zihao pada hari ini membuka mata kita tentang apa yang berlaku. Dia bersama dengan pandangan menolak UEC ni iktiraf oleh IPTA atas faktor yang kesan negatif dia. Tapi kita kena faham sejarah dia, apa yang berlaku, supaya kita bernilai dengan adil. Terima kasih Zihao for coming. Terima kasih atas Maybe jemputan. last words from you. Apa yang you nak sampaikan kepada pendengar hari ni? Tentang UEC ke apa? Boleh lah, sebab UEC boleh, pasal orang boleh. UEC lah. UEC, isu ini jadi hangat sebab politik. Kita kena tahu, kalau kita nak tujukan kemarahan kita tu, tujukan kepada ahli politik yang memimpin mengongkong pemikiran masyarakat masing-masing. Bukan pemimpin kita tu, pemimpin musuh tu. Dia kena tahu tu, dalam mata kita ni orang tu yang ekstrim, tapi mata orang lain tu kita yang ekstrim. Okay? Tapi apa yang kita rasa kita betul tu, mungkin dalam perspektif orang lain tu tak betul. Ini secara am kepada semua orang, tak kisah Cina ke Melayu ke India ke, semua tu. So sebelum kita labelkan orang lain sebagai ekstrim, kita kena tahu dalam mata orang lain ni kita pun ekstrim. So itu, jangan, saya tak mau apa ni, satu kesimpulan yang panjang-panjang. Ya, itu yang apa yang saya nak cakap. Terima kasih banyak-banyak kepada Saudara Zihao sekali lagi datang ke podcast Kekal Tenang. Dan kita kena panggil lagi. So ada isu lagi ni, isu Sultan Selangor. Mungkin kita boleh bincang satu kali. Boleh. It's been interesting sebab dia perlembagaan. Ni orang lawyer, mesti kita tahu, insya-Allah. So terima kasih kepada para pendengar yang telah memberikan masa anda mendengar, dan of course saya mewakili pihak penganjur mengucap terima kasih terhadap kepada tetamu kita pada hari ini, itu Saudara Tai Zihao aka Apek Cina, di atas luangan masa yang diberikan untuk berbincang pada hari ini. Sama-sama. Dan kepada yang mendengar, tolong kongsikan podcast ini, dan semoga ia menambahkan ilmu dan kefahaman kita tentang isu ini dengan lebih adil, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Kekal Tenang.